Satu perkara yang kita ingat, penurunan harga minyak dan pengecupan hasil ekspor tidak akan menyebabkan defisit semasa. Ini satu jaminan yang amat berhormat Perdana Menteri. Dan dari segi hukum ekonomi itu sendiri pun, jika kita terdapat kaedah bagaimana untuk menangani potential problem itu, saya pasti ia tidak akan menambah defisit negara. Ya, ia tidak akan menambah defisit akaun semasa. Pembelian aset yang tidak kritikal seperti peralatan pejabat, perisian, kenderaan dijadualkan semula. Ini pun menyumbang kepada penjabatan sebanyak 300 ke 400 juta. Saya mendengar bahawa Yang Amat Berhormat memperuntukkan sejumlah wang yang agak besar bagi memperbaiki dan membina semula sebarang kerosakan infrastruktur yang disebabkan oleh banjir. Ini adalah satu perkara yang mesti dilakukan. Saya juga mendengar bahawa Yang Amat Berhormat menyediakan 893 juta ringgit bagi tujuan rancangan tebatan banjir. Dan harapan saya Melaka tidak berkecuali, walaupun Melaka tidak terkena tempias banjir pada kali ini, tetapi tiada pihak yang berani menjamin bahawa gelombang kedua atau ketiga nanti Melaka terlepas daripada bencana itu. Jadi saya mengharapkan Melaka juga mempunyai sedikit ruang untuk mengutilisasikan bajet tebatan banjir yang bakal disediakan oleh pihak kerajaan yang bernilai 893 juta ringgit. Peruntukan 500 juta dan saya percaya ini adalah untuk sebagai bantuan permulaan bagi memulihkan kerosakan fizikal. Bukan saja kerosakan fizikal, sekaligus ia akan dapat membantu untuk memulihkan semangat bangsa-bangsa banjir ini supaya mereka dapat meneruskan kehidupan seperti biasa di masa akan datang. RM5,000 kepada mereka yang kehilangan ahli keluarga, ini adalah satu yang terbaik yang dilakukan oleh kerajaan. Usaha sama di antara Tekun dan Amanah Ikhtiar Malaysia, peruntukannya berjumlah 100 juta ringgit masing-masing, sudah pasti akan dapat membantu kumpulan-kumpulan yang berniaga, yang perniagaan mereka terjejas akibat landaan banjir yang lalu. Dan saya faham bahawa dengan jumlah 400,000 mangsa banjir, dengan anggaran kemusnahan infrastruktur bernilai lebih 2.9 bilion ringgit, ia bukannya sesuatu yang mudah bagi kerajaan untuk mengatasinya. Jadi ia perlu sokongan dari semua pihak. Dan kerajaan, saya tahu seperti yang dimaklumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, akan mengkaji semula penganugerahan geran kepada badan-badan persekutuan, GLC dan tabung amanah. Yang ini, kajian semula ini akan menyebabkan penyematan sebanyak 3.2 bilion ringgit. Dan KDNK negara masih lagi kekal berkembang kalau semua itu dilakukan pada tahap 1%, iaitu daripada 4.5 kepada 5.5% pada tahun 2015. Kerajaan akan tetap mempertingkatkan lagi serta memperkasakan lagi logistik bagi infrastruktur perdagangan dan perniagaan. Dan kerajaan mempunyai semangat yang cukup optimistik apabila kadar mata wang ringgit pada ketika ini sedang mengalami suasana penyesuaian ataupun dia panggil adjustment, dan kita percaya suatu hari nanti dia akan kembali kepada kedudukan yang kukuh apabila ekonomi dunia berada pada tahap yang pulih seperti itu.